Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini untuk siri yang ke-10 dalam Khazanah Ilmuwan musim kedua kita dapat bersama untuk membicarakan sebuah kitab karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu taala berjudul Ayyuhal Walad. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada penerbit Tuan Haji Muhammad Irwan Johari. Tuan-tuan yang puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam nasihat yang keempat ataupun kelima dalam setengah buku, Imam Ghazali menyebut Ayyuhal walad, ma lam ta'mal lam tajid al-ajr. Ma lam ta'mal lam tajid al-ajr. Di mana kira-kira maksudnya selama mana engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapat pahala. Ini adalah suatu pernyataan bahawasanya setiap amalan itu perlu diiringi dengan amalan. Setiap ilmu itu hendaklah diiringi dengan amal. Kalau kita lihat cabaran bagi seorang yang jahil. Cabaran bagi seorang yang jahil ialah untuk mendapat pahala. Beliau perlu menuntut, perlu pergi mengaji, perlu pergi menadah kitab dan seumpamanya. Mendekati guru, itu cabaran. Kita lihat orang yang jahil ini, mungkin bagi kita yang sering mengikuti pengajian di radio, pergi ke masjid dan sebagainya, kita rasa benda itu suatu yang enteng, suatu yang mudah, suatu yang senang, biasa, apa payahnya pergi masjid. Dengar saja lepas orang semayang maghrib, kita dengar sebagai contoh. Bagi kita yang mencintai ilmu mungkin begitu. Tetapi bagi orang yang jahil, bagi orang yang tidak mencintai ilmu, cabaran dalam pada dirinya ialah untuk melawan nafsu malasnya, untuk melawan nafsu beliau yang tidak mahu menuntut ilmu. Beliau terpaksa memaksa dirinya untuk pergi mencari ilmu. Saya bertemu ramai orang yang tidak mahu belajar. Beliau lebih suka buat benda-benda lain, benda-benda yang hiburan, yang menyeronokkan, daripada pergi. Kita kata jom kita pergi kuliah, maghrib kuliah, dan seumpamanya, dia lebih suka tak nak lah, tak apalah lain kali lah dan seumpamanya. Ini adalah cabaran bagi orang yang jahil. Cabaran bagi orang jahil ialah mencari ilmu. Tetapi apabila orang itu berilmu, maka cabaran yang seterusnya yang terpaksa dihadapinya ialah untuk beramal dengan ilmu yang dia miliki. Jangan kita rasa alhamdulillah aku sudah berilmu, cukup setakat itu. Tidak. Matlamat menuntut ilmu bukan untuk ilmu itu. Kalau kita merasakan cukup dengan menuntut ilmu, memadai dengan memiliki ilmu itu, maka kita sudah silap dalam konsep ilmu. Kerana ilmu yang dimiliki itu adalah untuk kita amalkan. Amalkan ilmu agama sebagai contoh yang khususnya. Ilmu-ilmu lain mungkin dari segi falsafah dan sebagainya mungkin tidak perlu kepada pengamalan. Tetapi ilmu agama, ilmu Islam ini adalah untuk kita hayati, kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka kerana itu, seseorang yang berilmu, maka hendaklah dia beramal dengan itu. Sebab itulah Imam Ghazali menyebut, selama mana engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapat pahala. Sesiapa yang tidak beramal tidak akan dapat pahala. Ini kita sedia maklumlah. Macam mana nak dapat pahala kalau dia sekadar mengetahui bahawasanya sembahyang itu wajib tetapi dia tidak sembahyang. Dia mengetahui bahawasanya puasa itu wajib tetapi dia tidak puasa. Dia mengetahui bahawasanya sedekah itu mendapat pahala tetapi dia tidak memberi sedekah dan seumpamanya. Maka dia tidak mendapat pahala. Walaupun dia tahu. Walaupun mungkin hukum hakamnya dia tahu, rukunnya dia tahu, sunatnya dia tahu, semua dia tahu. Dia fasih, dia alim sangat-sangat bab semayangnya, bab hajinya, bab seumpamanya. Tetapi dia tidak melakukan apa yang dia tahu itu, maka nescaya dia tidak mendapat pahala. Dan satu peringkat lagi yang disebut juga oleh para ulama, iaitu apabila engkau beramal, maka hendaklah engkau ikhlaskan dirimu. Yang itu kita akan bincang pada masa yang akan datang. Maknanya kalau dia dah beramal,
Tidak cukup sekadar dia rasa puas dengan amalannya, tetapi kerana ikhlas ini. Selepas nanti kita akan lihat bagaimana pernyataan ini. Maka seterusnya, Imam Ghazali juga meriwayatkan di sini bahawasanya sebelum kita pergi kepada riwayat itu, kita kena jelas dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Kalau kita tidak jelas, kita bekerja, kita beramal kerana apa, kita akan hanyut. Kita by nature, secara semula jadinya, setiap dari kita ini akan bekerja. Kita pergi pejabat kita mencari rezeki, kita mencari nafkah dan seumpamanya. Tetapi kita kena jelas dalam kepala kita, kita bekerja itu untuk apa? Kita bekerja itu adakah untuk dunia, ataupun kita bekerja itu untuk Allah SWT? Sebab Allah SWT memerintahkan kita. Maka kita bekerja. Dan ini adalah pekerjaan yang sepatutnya ada dalam benak fikiran kita. Kalau kita bekerja kerana dunia, maka kita sudah tersasar. Tapi kalau kita bekerja kerana Allah SWT, maka di situ Allah SWT akan memberi ganjaran. Hari ini, kebanyakan manusia ataupun ramai manusia, dia melihat by defaultnya bekerja itu untuk kesenangan duniawi. Maka kerana itu, hukum hakam dilanggar, rasuahnya diambil dan seumpamanya, politicking di office, tindas menindas, cantas mencantas. Sebab apa? Sebab dia sempitkan pemikiran dia, pekerjaannya itu adalah semata-mata untuk mendapat habuan kesenangan duniawi. Tetapi kalau orang yang bekerja kerana dia meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai fokusnya, maka apa sahaja yang dilakukan, amalan yang di dunia ini, sama ada amalan itu berupa amalan yang kita kata ukhrawi, seperti sembahyang, puasa dan sebagainya, ataupun amalan yang kita nampak dia seakan-akan duniawi, tetapi sebenarnya dia juga adalah tuntutan yang difardukan ke atas kita, seperti mencari nafkah dan sebagainya, bekerja. Yang kita ingat bekerja itu bukan tuntutan Islam, tidak. Mencari rezeki untuk menyara anak isteri itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang bekerja itu kerana dia meletakkan bahawasanya aku bekerja keluar pagi ini adalah untuk aku mencari anak isteri aku, untuk aku menggunakan wang ini untuk aku beribadat kepadamu, nak pergi haji, pergi umrah dan seumpamanya, maka dia juga dikira bekerja kerana Allah SWT dan akan mendapat pahala. Kita kena faham perkara ini, barulah kehidupan kita, seharian kita, menjadikan pekerjaan kita itu sebagai suatu ibadah kepada Allah Taala. Kalau tidak, kita pergi pejabat, pukul 8 kita pergi, balik pukul 5, ataupun pukul 9 balik pukul 6 dan seumpamanya, maka di hujung bulan kita dapat gaji, tetapi kita tidak mendapat pahala. Siapa yang mahu? Kita mahu mendapat pahala dan mendapat gaji, dan dua-dua sekali, ataupun kita nak dapat gaji saja? Jadi kalau kita bekerja untuk mendapat pahala dan gaji, maka kita kena ikhlaskan niat kita, kita kena jelas dalam pemikiran kita, kita bekerja untuk mencari nafkah ini adalah kerana perintah Allah SWT, supaya kita tidak melarat, minta sedekah. Bagi suami sebagai contoh, untuk aku menanggung isteriku, anak aku, persekolahannya, nafkahnya, makan minumnya, untuk aku menyediakan tempat tinggalnya dan seumpamanya. Maka ini adalah perintah Allah kepadaku, dan aku bekerja ini adalah kerana-Mu ya Allah. Maka insya-Allah Allah akan memberi ganjaran kepada kita. Dan di situlah apabila kita bekerja, sepanjang kita bekerja 8-9 jam itu, Allah memberi ganjaran pahala kepada kita. Walaupun kita di situ mungkin kita tak ada masa nak semayang sunat banyak-banyak, tak ada masa nak berzikir banyak-banyak, tak ada masa nak nak baca Quran banyak-banyak, tetapi kita hanya kerja depan komputer sebagai contoh, ataupun typist dan seumpamanya. Tetapi sekiranya niat kita betul kerana Allah Ta'ala, sepanjang masa itu, Masya Allah, kita akan mendapat pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Dengan syarat kita ikut cara-cara yang dituntut oleh Allah SWT. Jangan pula kita masa kerja itu kita gunakan peralatan pejabat untuk kepentingan diri. Kita gunakan juga masa pejabat untuk buat bisnes kecil-kecilan kita, sebagai contoh berniaga sana, berniaga sini. Ini adalah satu perkara yang tidak kena. Waktu pejabat itu adalah waktu yang kita kena guna untuk bekerja seperti mana yang diarahkan oleh majikan. Kita tidak boleh guna masa waktu pejabat itu untuk kepentingan kita, kerana masa itu dibayar oleh majikan kepada kita. Jadi inilah antara perkara yang kita kena faham apabila kita bekerja, supaya kita jelas bahawasanya pekerjaan mencari nafkah seharian itu juga merupakan suatu ibadah jika kena pada caranya, dan insya-Allah kita akan mendapat pahala. Dan seterusnya Imam Ghazali menceritakan di sini suatu kisah di mana
di mana seorang lelaki dari kaum Bani Israel yang telah beribadat selama 70 tahun lamanya. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, wahai malaikat, lihatlah keadaan orang ini. Maka Allah mengutuskan seorang malaikat, pergilah beritahu kepada hamba-Ku ini, abid ini, walaupun dia telah beribadat selama 70 tahun, namun dia masih belum layak lagi untuk masuk syurga. Maka malaikat pun pergilah kepada abid ini, ahli ibadat ini yang tekun beribadat selama 70 tahun, tuan-tuan. Masya Allah. Kita pun berapa tahun beribadat, kalau campur-campur 5 minit kita semayang tu. Allah, ni 70 tahun dia melakukan ibadat saja, tuan-tuan. Allahu Akbar. Apabila malaikat itu selesai memberitahu itu kepada abid itu, kata malaikat itu mengatakan bahawasanya, wahai abid, kau dah semayang, kau dah ibadat 70 tahun, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ianya masih belum layak lagi untukmu masuk syurga. Maka abid itu berkata, itu bukan urusan aku. Aku diciptakan Allah untuk beribadat kepadanya. Aku tidak kisah, aku tidak peduli pun Allah SWT tidak mahu masukkan aku ke dalam syurga. Maka malaikat itu pun kembali kepada Allah dan mengatakan kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui apa yang telah diperkatakan oleh abid tadi. Lalu Allah Ta'ala berkata, wahai hamba-Ku, apabila hamba-Ku itu tidak berpaling daripada beribadat kepadaku, maka aku membalasnya dengan kemurahan-Ku. Aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Wahai para malaikat-Ku, bersaksilah kepadaku, bersaksilah kamu semua bahawasanya aku telah mengampunkan segala dosa abid itu tadi. Ini adalah pendidikan yang Allah SWT ingin berikan kepada para malaikat untuk menunjukkan bahawasanya di kalangan manusia itu ada orang yang beribadat bukan kerana ingin mendapatkan syurga, ingin mendapatkan ganjaran syurga dari Allah SWT, tetapi kerana beribadat hanya semata-mata kerana menyedari hakikat yang ia diciptakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam kita ibadat ini, ada orang beribadat untuk mendapat ganjaran pahala. Ada orang beribadat untuk mendapat syurga. Ada orang beribadat kerana takutkan neraka. Ada orang beribadat kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ini adalah tingkatan ibadat yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin sebagai contoh, sebagai tingkatan ibadat yang diperlakukan oleh hamba, oleh saudagar, oleh orang yang merdeka dan seumpamanya. Yang menunjukkan bahawasanya ketiga-tiga bentuk ibadat ini, orang yang nak syurga, orang yang takut neraka dan orang yang inginkan keredaan Allah SWT semata-mata, ketiga-tiganya sebenarnya dikira ikhlas. Sebenarnya dikira ikhlas. Tetapi tingkatan yang paling tinggi dikatakan bahawasanya orang yang beribadat hanya semata-mata kerana mengharapkan redha Allah SWT. Ini bukan suatu perkara yang senang. Kita boleh bercakap berhubung dengan perkara ini. Berapa ramai manusia hari ini, kalau kita tanya kepada dia, sebenarnya kalau kau beribadat ini tidak ada ganjaran apa-apa. Kau syurga pun tak ada, neraka pun tak ada. Syurga dan neraka tu kita kata tak ada. Syurga neraka tak wujud. Adakah kita akan beribadat seperti mana yang diperintahkan Allah? Itu mungkin akan ramai berfikir, oh ya ke? Tak ada syurga tak ada neraka Oh, jadi aku boleh buat apa yang aku suka. Kalau begitulah keadaannya, adakah manusia akan beribadat seperti mana hari ini? Kita renung sendiri. Kita tanya diri kita, kalaulah kita tak ada syurga, tak ada neraka, adakah kita beribadat seperti mana kita beribadat hari ini? Kita meninggalkan perkara-perkara haram seperti mana yang diperintahkan Allah SWT atau tidak? Tetapi bagi hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia beribadat seperti mana yang diperintahkan oleh Allah SWT, tanpa dia mengira sama ada Allah SWT itu mencampakkan dia ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka. Kerana dia beribadat itu kerana dia menyedari hakikat kejadiannya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sesungguhnya aku jadikan manusia dan jin hanya untuk beribadat. Beribadat, menyembah, beribadat kepadaku. Soal aku nak masuk syurga ataupun aku nak masuk neraka, itu bukan urusan engkau. Urusan engkau ialah beribadat, wahai hamba-Ku. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka kerana itu kita sering mendengar disebut oleh
ustaz-ustaz kita berhubung dengan kata-kata Rabi'ah Adawiyah. Wahai Tuhan, sekiranya aku beribadat kepadamu kerana syurgamu, maka janganlah kau masukkan aku ke dalam syurgamu. Sekiranya aku beribadat kepadamu kerana aku takutkan nerakamu, campakkanlah aku ke dalam nerakamu. Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku beribadat kepadamu kerana aku cintakanmu, kerana engkau layak disembah olehku ya Allah. Jadi ini adalah pernyataan Rabi'ah Adawiyah, munajat Rabi'ah Adawiyah yang sering kita dengar. Bagi orang yang salah faham terhadap pernyataan ini, mengatakan apa Rabi'atul Adawiyah berkata begitu, seolah-olah Rabi'ah ini tidak mensyukuri nikmat syurga yang Allah SWT ingin anugerahkan kepadanya. Allah menentang ataupun menolak hadiah ganjaran yang Allah beri kepadanya, dan sanggup masuk neraka, tidak takut kepada ancaman Allah SWT. Ini adalah fahaman orang yang salah, yang ingin mengelirukan masyarakat, seolah-olahnya ahli sufi sebagai Rabi'atul Adawiyah ini sudah sesat, sudah terpesong dan sebagainya. Ini tidak benar. Sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Rabi'atul Adawiyah, kalau difahami dengan betul, ialah Rabi'atul Adawiyah ini cintakan kepada Allah SWT itu dengan kemuncak kecintaannya, sehingga ia tidak lagi kisah di mana ia diletakkan. Kerana kecintaan yang memuncak itu mengatasi keinginannya untuk menikmati syurga, mengatasi ketakutannya itu daripada ancaman neraka. Ini adalah tafsiran ataupun fahaman yang sebenarnya daripada pernyataan ataupun munajat Rabi'atul Adawiyah. Kerana kecintaan yang terlalu memuncak kepada Allah SWT, maka kerana itu dia tidak peduli di mana dia letakkan. Yang penting ialah ibadahnya kepada Allah SWT. Yang penting ialah Allah SWT itu layak disembah. Bukan soal kita diberi ganjaran apa. Soal ganjaran kita itu tidak penting. Yang pentingnya ialah He deserves to be worshipped. Allah SWT itu layak selayak-layaknya untuk diberi ibadat. Kita cinta dia kerana dia. I love him for he is. Kita selalu dengar orang bercinta, dia kata, I love him for he is. Bukan kita cintakan Allah, kita cintakan seorang itu kerana dia ni anak si Anu, anak si Polan, anak orang kaya dan sebagainya. Tidak. Kita cintakan Allah SWT kerana Allah SWT itu layak dicintai. Kerana Allah SWT itu layak untuk disembah. Tidak ada Tuhan lain yang layak disembah melainkan Allah SWT. Jadi ini adalah pernyataan yang perlu kita fahami supaya kita tidak terkeliru apabila kita membaca munajat-munajat ataupun keluhan-keluhan ataupun rintihan-rintihan ahli-ahli sufi. Kita kena teliti betul-betul supaya kita tidak memburuk-burukkan mereka, kerana kefahaman yang silap boleh menimbulkan makna yang berbeza. Dari segi literalnya, kalau kita tengok di situ, seolah-olahnya begitulah. Seolah-olahnya dia tak mau syurga, dia tak mau, dia nak rela nak masuk neraka. Siapa nak masuk neraka? Siapa nak masuk neraka Rabi'atul Adawiyah? Dan siapa pun tidak mau masuk neraka. Dan siapa yang tidak mau syurga? Tetapi kerana kecintaan kepada Allah SWT, kerana hubnya kepada Allah SWT itu begitu tinggi, maka apa ganjaran sekalipun, apa azab sekalipun, perkara itu menjadi secondary, menjadi terlalu enteng kerana kecintaan yang amat besar. Tuan-tuan, kita mungkin tidak memahami perkara ini kerana kecintaan kita kepada Allah SWT setakat mana sangat. Kita ini cakap saja cinta Allah, cinta Rasul dan sebagainya, stiker penuh di belakang cermin kereta. Tetapi hakikatnya kita tidak cintakan Allah SWT. Kerana Allah, orang yang cintakan SWT, dia kena lihat di mana Allah SWT dalam hatinya. Sebab itulah ada ungkapan yang disebut, Iza ahbabta an ta'arifa manzilatak ila Allah, unzur manzilatallah fi qalbik. Jika sekiranya kamu ingin melihat di mana ingin kamu cinta, ingin kamu ketahui di manakah kedudukan Allah dalam dirimu, kedudukanmu di sisi Allah SWT, maka kamu lihat di manakah kedudukan Allah SWT dalam dirimu. Kita nak tahu kita dengan Allah Ta'ala ni bagaimana. Adakah kita ni dekat dengan Allah SWT? Adakah kita ni jauh dengan Allah SWT? Kalau kita nak tahu kedudukan kita di sisi Allah SWT, kita lihat di manakah Allah SWT itu dalam diri kita. Di manakah Allah SWT itu dalam penghidupan kita.
Apabila tiba waktu salat sebagai contoh. Di manakah kita pada ketika itu? Apabila azan berkumandang agar kita semua pergi menyembah Allah SWT. Di manakah kita pada ketika itu? Adakah kita termasuk di kalangan sekelompok yang sedikit yang bergegas ke masjid, ke surau dan seumpamanya untuk menyembah Allah SWT atau tidak? Sekiranya kita melakukan dosa sebagai contoh. Adakah kita termasuk di kalangan sekelompok kecil yang terus sujud, menangis, memohon keampunan kepada Allah SWT? Atau kita ini termasuk di kalangan mereka yang melengah-lengahkan taubat dan melengah-lengahkan memohon keampunan kepada Allah SWT? Adakah kita termasuk di kalangan orang yang menangis di malam hari memohon keampunan Allah SWT? Jadi ini adalah kedudukan Allah SWT di sisi kita. Di mana kita meletakkan Allah SWT di sisi kita? Kalau kita letak Allah SWT itu hampir dalam diri dan kehidupan kita, maka kita boleh ketahui bahawasanya insya-Allah orang yang begini juga dekat dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ditimpa musibah, bagaimana keadaan kita? Adakah kita sumpah seranah, maki, hamun dan sebagainya? Apabila kita ditimpa nikmat, Allah anugerahkan kita nikmat, bagaimana keadaan kita? Adakah kita ini termasuk di kalangan orang yang bersyukur? Terus kita mendapat nikmat daripada Allah, kita syukur, sujud syukur. Ya Allah, Alhamdulillah, Ya Allah, aku mensyukuri nikmat-Mu. Apabila kita ditimpa azab sebagai contoh ataupun musibah, kita juga bersabar dengan apa yang ditimpakan oleh Allah SWT itu. Maka kita tidak sumpah seranah, maki, hamun dan sebagainya. Maka di situ kita boleh ketahui tuan-tuan dan puan-puan di manakah kedudukan kita. Adakah kita ini hampir dengan Allah ataupun jauh dengan Allah. Ia bergantung kepada sepantas mana kita kembali kepada Allah dalam setiap perkara yang berlaku di sekeliling kita, sepantas mana kita kembali kepada Allah SWT. Kalau kita cepat kembali kepada Allah SWT, maka kita bermakna adalah kita ini tergolong di kalangan orang yang cepat, orang yang hampir dengan Allah SWT, insya-Allah. Dan seterusnya Imam Ghazali membawakan di sini pernyataan ataupun kata-kata ungkapan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Di sini disebut bahawasanya ianya sabda Nabi SAW, tetapi apabila disemak oleh para ulama berhubung dengan kata-kata ini, ianya lebih kukuh dikatakan ia adalah kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab, atau ada juga riwayat mengatakan ianya adalah kata-kata Ali radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, ini adalah penyataan ataupun ungkapan yang amat tepat. Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap oleh Allah SWT. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung oleh Allah SWT. Timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang oleh Allah SWT. Ini menunjukkan kepada kita selama kita hidup di dunia ini, pernahkah kita membuat kira-kira accounting kita terhadap amalan kita? Orang kata audit amalan. Ini di hujung tahun begini tuan-tuan, biasanya unit keuangan, pejabat keuangan, dia akan ada proses penutupan akaun keuangan, dia kata untuk tahun 2013. Begitu juga dengan kita. Adakah kita ini setiap hari, khususnya pada sebelah malam sebelum kita tidur, kita selidik diri kita ini. Aku dalam hari ini, daripada pagi sampai malam nak tidur ini, apa yang telah aku lakukan? Apakah dosa-dosa yang telah aku lakukan? Ya Allah. Sebab itulah setengah-setengah masyayikh mencadangkan kepada kita, mencadangkan kepada murid yang mengikuti jalannya, jalan tariqahnya sebagai contoh, supaya ada keping satu buku dalam poketnya dengan satu pen. Setiap kali dia melakukan dosa, dia akan tulis dosa yang dia lakukan. Sebagai contoh, aku mengumpat si Anu hari ini. Aku hari ini. Dan pada malam hari yang dia buka balik buku itu, dan dia lihat apakah dosa-dosa yang dia telah lakukan, dan dia dihukum dirinya. Hukum ni bukan maknanya mencedera, mengazabkan diri. Tidak. Dia hukum dirinya dengan satu perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Sebagai contoh, aku akan sembahyang sunat 10 rakaat sebagai hukuman terhadap apa yang telah aku lakukan. Ataupun dia kata, esok hari aku akan berpuasa. Satu hari puasa sunat sebagai menghukum atas diriku yang telah aku lakukan ini. Ini adalah mu'aqabah. Kita memberi ajaran, didikan kepada nafsu kita supaya kita tidak ulang lagi. Kalau tidak, kita tulis-tulis dan kita buat lagi perkara yang sama. Jadi ini adalah hisab.
Ini adalah perkiraan. Dikatakan Sayyidina Umar, sebelum dia tidur, dia lihat diri dia. Dia lihat akaun apa yang dia telah buat dan dia marah diri dia. Ya. Dia kata, Umar, kau buat macam ni. Ini satu riwayat lain yang menyebut. Wallahualam, kita tidak pasti. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati, para pendengar IKIM FM, setiap hari sepatutnya kita menghitung diri kita. Menimbang diri kita sejauh mana kita telah lakukan pekerjaan kita untuk hari itu. Kita jangan ingat kita nak timbang ataupun nak ukur akaun dari segi kewangan sahaja. Berapa perbelanjaan aku tahun ini, berapa pendapatan aku, berapa pengeluaran ataupun perbelanjaan aku, berapa keuntungan. Akaun syarikat orang bisnes niaga semua, dia tengok untung dia berapa. Berapa rugi, berapa untung. Kita jangan lihat kepada keuntungan duniawi dan kerugian duniawi semata-mata. Tidak salah untuk kita mengukur berapa banyak untung kita dapat RM dan sebagainya. Tetapi lihat juga, audit juga tuan-tuan dan perempuan, sebanyak mana amalan kita dan sebanyak mana dosa kita yang telah kita lakukan untuk hari ini dan mungkin untuk tahun 2013 ini. Lihat balik. Apakah timbangannya? Apakah neracanya? Neracanya ialah syariat. Syariat Allah SWT, itulah neracanya. Kita nak tahu dosa kita banyak mana, macam mana ya tuan-tuan. Orang kata, ada orang tanya pula, macam mana ustaz nak tahu dosa kita banyak mana? Itulah yang dikatakan ilmu. Tahu tu dengan ilmu. Ilmu tu macam mana? Tengok, belajar ikut syariat. Kalau rasuah itu, sebagai contoh, ar-rashi wal murtashi finnar, maka rasuah itu masuk neraka. Maknanya tak boleh, haram. Orang yang memberi dan menerima rasuah itu masuk neraka. Maka sekiranya kita termasuk di kalangan orang yang ambil rasuah, astaghfirullah, itu satu dosa. Itulah timbangannya. Timbangannya hadis Al-Quran, hadis-hadis dan Al-Quran, apa yang disebutkan oleh hadis Al-Quran, para ulama, kias dan sebagainya, maka kita timbang di situ. Kalau kita telah buat benda-benda macam tu, kita bertaubat tuan-tuan. Dan kalau melibatkan harta orang, kita kena kembalikan harta orang itu. Dia kena tambah satu lagi, itu yang disebut oleh para ulama. Kalau melibatkan dosa kita dengan Allah, tak semayang, tak puasa dan sebagainya, kita kena bertaubat kepada Allah SWT. Tapi melibatkan harta orang, kita kena pulangkan harta, melibatkan maruah orang, kena mohon maaf dan sebagainya. Jadi ini adalah hisap yang perlu kita lakukan. Dilakukan oleh setiap individu. Kita jangan lihat bahawasanya cukuplah dengan hisap kewangan, gaji berapa. Kita sibuk nak dapat gaji, sibuk nak tutup akaun dan sebagainya. Tetapi kita tidak peduli kepada akaun pahala kita. Kita tidak kisah kepada akaun dosa kita. Berapa banyak dosa kita. Kita tidak peduli pun. Orang hari ini tak peduli pun berapa banyak dia telah lakukan dosa. Hari ini dia buat dosa, esok dia buat lagi dosa. Dia tambah lagi dosa. Hari ini dia bohong, esok dia bohong. 10 kali lagi dia bohong. Dia lebih lagi. Jadi tuan-tuan, apa yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita ini, seperti mana yang disarankan oleh Umar Al-Khattab, ialah hisap dirimu. Apabila kita dah dimati tuan-tuan, dimatikan oleh Allah SWT, masa itu kita dah tak guna dah tuan-tuan. Tak guna dah kita mati. Apabila dah terbujur, masa tu baru kita nak menyesal. Allah, menyesalnya aku dahulu. Masa hidup aku tak semayang. Ya Allah, menyesalnya aku dulu. Masa hidup aku tak keluarkan zakat. Menyesal. Tak guna tuan-tuan. Kalau masa sekarang ini, ketika Allah SWT masih memberi kita ruang untuk kita bernafas, maka baiklah kita lakukan apa yang sepatutnya kita lakukan. Lakukan mengikut neraca syariat Allah SWT. Yang perintah Allah SWT kita lakukan. Manakala yang Allah SWT larang, kita tinggalkan. Lihat dalam kehidupan kita. Masing-masing, renung dalam diri masing-masing. Tak payah nak tengok orang lain. Tengok dalam diri masing-masing. Dalam diri keluarga masing-masing. Sejauh mana kita mengikut syariat Allah SWT. Dari segi auratnya, dari segi makan minumnya, dari segi nafkahnya. Lihat semua. Kita tahu sebenarnya. Kalau kita teliti dan kita renung, kita berfikir sejenak. Ambil masa kita berfikir, tengok balik. Dan kita akan tahu bagaimana sebenarnya kita ini, adakah kita bergerak di atas landasan syariat Allah SWT ataupun tidak. Jika kita tidak, maka kita mohon keampunan kembali, kita bertaubat kepada Allah SWT. Maka jika kita sudah berada di atas landasan yang betul, kita sudah mengikut syariat Allah SWT, maka teruskan istiqamah di atas apa yang kita lakukan. Moga-moga dengan itu kita tergolong di kalangan orang yang tidak menyesal di hari akhirat kelak. Nanti kalau kita dah ditimbang oleh Allah SWT nanti, kita dah tidak boleh berbuat apa-apa. Timbangan baiklah kita timbang di sini,
kita tahu bahawasanya kita banyak dosa dan kita menginsafi dosa kita, kita memohon keampunan dosa di atas dosa kita dan kita perbaiki. Kalau orang yang tak semayang, mula semayang. Mula qada semayang dan seumpamanya. Kalau orang yang terlibat dengan rasuah, hentikan rasuah. Kembalikan wang yang telah diambil dari rasuah dan seumpamanya. Bersihkan kehidupan kita dari segi amalan-amalan ibadat, dari segi muamalat dengan manusia dan seumpamanya. Dan insya-Allah Allah SWT akan mengampuni kita. Insya-Allah kita akan tergolong di kalangan orang yang berjaya di akhirat kelak. Sekadar itu saja pada malam ini. Saya mohon ampun dan maaf. Insya-Allah pada malam akan datang kita akan sambung lagi sedikit lagi daripada nasihat Imam Al-Ghazali ini. Untuk kita ambil renungan dan pengajaran insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.